Wow, banyaknya makanan kita ada kat sini, cikgu. Betul, Sean. Ya. Tengok semua ni makanan sedap tau, Sean. Sean nak tanyalah, Sean. Ya. Yang ni kelas makanan apa yang Sean tahu? Yang roti, cikgu. Saya rasa karbohidrat, cikgu. Betul, Sean. Pandai juga, Sean. Kalau untuk ayam ni? Ayam, cikgu. Ayam ni saya tahu. Ini adalah protein. Ya, betul, Sean. Ha. Kalau yang coklat dengan mentega tu pula? Yang ni, cikgu, ini pencuci mulut lah, cikgu, bukan? Pandai, Sean. Saya pun nak cuci mulut lepas ni. Nanti kita lepas cuci mulut, Ya. Okay, sebenarnya, coklat dengan mentega tu mengandungi lemak untuk lipid. Okey, cikgu. Ataupun dikenali lipid lah. Kerana ketiga-tiga ini membekalkan tenaga, Sean. Okey, tapi apa kaitan makanan ni? Yang ni pun boleh masak. Apa kaitannya dengan apa yang kita nak terokai ni, cikgu? Okey, hari ini kita nak teroka bersama-sama kalau makanan ini dimasukkan dalam badan, bagaimana dia ditukar menjadi tenaga dan nutrien dalam badan kita. Oh, okey. Baiklah, jom kita teroka. Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk sentiasa memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, seperti yang anda nampak ni, ada banyak makanan kat sini. Apa yang kita akan terokai ini, kita akan bagi tahu sebentar lagi. Tapi apa kata kita berkenalan pula dengan cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Yo daripada SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean, selamat pagi. Sehat cikgu? Sehat, masih. Okey, baiklah cikgu. Mungkin sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita di rumah. Okey, hai murid-murid di rumah dan Sean juga. Ya. Okay. Saya Cikgu Yo. Nama penuh saya ialah Yo Laibo. Saya mengajar seperti Sean kata tadi. Saya mengajar di SMK Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Sean, sebenarnya pengalaman saya mengajar biologi hanya 10 tahun sahaja. Weh, hanya 10 tahun cikgu. Cikgu, yang tu kira lama tapi yang cikgu nampak muda cikgu. Okay, masih. Okey lah. Baiklah cikgu. Kita dah berkenalan dengan cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka kacak dan jelita pada pagi ini. Sebelum kita mula, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Amza. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Faris Hamzah. Assalamualaikum. Saya dan Abang Sean, minta maaf. Nama saya Muhammad Hamzah Muhammad Fazli. Boleh panggil saya Faris. Okey. Terima kasih Faris. Dan seterusnya adalah Alia Dayana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Yu dan Abang Sean. Nama saya Alia Dayana binti Ahmad Fazil. Boleh panggil saya Alia. Okey, terima kasih Alia. Dan seterusnya kita ada Muhammad tak nampak Aiman. Aiman ya. Assalamualaikum, saya Abang Sean. Nama saya Muhammad Aiman Syazwan. Boleh panggil saya Aiman. Okey, terima kasih Aiman. Kita juga ada Inshira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Abang Sean dan Cikgu Yo. Nama saya Inshira binti Ishak. Boleh panggil saya Inshira. Terima kasih Inshira. Yang lagi dulu kita ada Ashikin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nurul Ashim Abdul Hafiz. Boleh panggil saya Ain. Ain. Okey, terima kasih Ain. Dan yang terakhir sekali, siapa kita tertinggal? Ya, Zulkarnain. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Cikgu Yo dan Abang Sean. Nama saya Muhammad Zulkarnain Syahrizal. Boleh panggil saya Zul. Okey, terima kasih Zul. Okey, rasanya kita dah berkenal dengan 6 kawan saya, Igu. Kita sebaya sebenarnya, Igu. Betul, saya pun lebih sebaya juga. Kan? Okey, baiklah. Cikgu, saya nak tanya apa sebenarnya yang kita akan terokai ni, Igu? Saya nampak ada ayam, ada telur, ni ada coklat. Okey, seperti tadi kita kata, makanan-makanan ini adalah kelas makanan yang boleh membekalkan tenaga dan nutrien dalam badan. Hari ini bersama dengan murid ni, kita akan teroka bersama-sama bagaimana makanan ini dihidrolisis, dicernakan dalam badan kita sampailah dia diserap dalam badan.
Okey, baiklah cikgu. Okey, ya. Dan untuk ini apa yang perlu murid sediakan yang ada di rumah dan juga dalam talian? Apa yang perlu mereka sediakan untuk penerokan kita hari ini? Okey, betul. So, terima kasih Sean. Ya. So, kalau boleh, saya nak murid di rumah sediakan satu keping kertas A4 lah. Okey. Okey, A4, pen, marker ataupun pembaris Okey, untuk baik, memulakan buat nota dan kita buat sama-sama pada hari ini. Ya. Okey, so murid-murid di rumah boleh ambil sekeping kertas A4. Ya. Okey, sekeping kertas A4 untuk lipatkan separuh dan separuh lagi. Okey. Okey, Ya. so dia akan ada 4 bahagian lah. Okey, Okay, 4 bahagian macam ni. Okey, Ya. kalau boleh murid-murid sekarang, Sean, saya nak murid-murid kita dah belajar berkaitan dengan pencernaan semasa di tingkatan 2 lagi. Oh, ya ke? Ya, kita dah belajar tapi saya rasa mungkin ada kala kita lupa ataupun kita nak imbas kembali. Okey. So pada masa ini saya perlukan murid-murid buatkan satu lukiskan dan label sistem pencernaan manusia, okey, dan label lah dengan apa yang kamu ingat semasa kita belajar di tingkatan 2. Cikgu boleh pegang sekejap, Cikgu? Boleh. Okey, saya pegang sekejap. Ini Okey. ini macam contohlah untuk apa yang kita nak tunjukkan kepada anak ataupun untuk anda lah. Yang ada dia punya mulut lah, dia punya esophagus ni semua kita nak buat balik, Cikgu. Ya, betul. So, Okey. dengan masa yang cepat lah. Okey, baik Cikgu. Okey, kita akan bagi masa kepada anda semua untuk sediakan apa yang Cikgu dah minta dan kita akan kembali semula di Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda, jumlah bakteria dalam badan manusia sangat banyak, iaitu lebih banyak daripada galaksi-galaksi dalam alam semesta. Terdapat bakteria baik dalam salur pencernaan dan bakteria jahat yang menyebabkan keracunan makanan. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Yo. Okey, baiklah sebelum kita berehat tadi kita dah minta murid kita yang ada dalam talian dan juga di rumah untuk sediakan satu tugasan kan Yo? Ya, betul, iaitu nak label dan lukiskan sistem pencernaan manusia. Okey Cikgu, jom kita mulakan. Okey, boleh. Masih Sean. Okey. Ya. So kalau di sini saya nak minta Faris, boleh tak Faris untuk bentangkan apa yang kamu dah lukiskan di sini? Boleh, sir. Thank you. Okey. Semua nampak kan? Ya. Okey, sistem pencernaan kita bermula daripada mulut. Okey. Lepas tu kita akan melalui kelenjar ileum dan kita akan melalui esophagus. Seterusnya kepada hati, perut, duodenum dan usus kecil. Terima kasih. Okey, thank you. Sebenarnya betul macam Faris lukis tu, label tu dah betul. Okey. Cuma Faris tadi kata makanan melalui esophagus pergi ke hati. Tapi sebenarnya nanti kita teroka sama-sama. Okey. Mana dia pergi sebenarnya? Okey. Dia pergi hati ke dia pergi perut? Nanti kita tengok sama-sama ya, Sean. Okey, boleh, Ibu. So, yang ni murid-murid sebenarnya pencernaan ada 2 jenis. Tahu tak murid-murid ni di sini dalam talian ni 2 jenis pencernaan apakah dia? Saya, sir. Ya, Zul? Pencernaan kimia dan pencernaan fizikal. Okey, cantik. Betul, Zul. Iaitu kita ada 2, pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okey. Pencernaan fizikal ni adalah lebih kepada pengunyahan makanan. Kita kunyah makanan dan dia memecahkan makanan yang besar jadi kecil. Okey, kalau pencernaan kimia pula, dia mencernakan ataupun menghidrolisis makanan daripada yang kompleks kepada yang ringkas. Okey, contohnya kita guna enzim lah. Ya. Okey, itu adalah pencernaan kimia. Okey, baik. Okey. So, Sean, kita nak minta pula murid-murid ni jalankan satu aktiviti yang kecil. Oh, boleh, Cikgu. Murid-murid, ada tak bersedia dengan secepis roti? Ada. Okey, so sekarang Sean, kita nak mereka hayat kerana kita pakai mask dan kita nak jaga SOP di sini. Mereka di rumah tak ada mask. Okey. So murid-murid nak minta tolong kamu kunyah makanan roti yang kita sediakan tu untuk seketika. Okey, sekarang ambil roti dan kunyahkan. Wah, sangat bertuah mereka, Cikgu. Mereka dapat makan, saya tak dapat makan. Tengok makanan je, Cikgu. Saya pun kita tengok je dulu. Kan? Kita sabar dulu ya. Okey. Okey, so nak tanya Zul. Zul,
apa yang Zul nampak perbezaan rasa sebelum masa awal-awal makan dengan selepas seketika makan? Okey, mula-mula masa saya makan roti tu tak ada rasa apa-apa, rasa biasa je. Tapi dah lama-lama lepas kunyah tu ada rasa manis sikit. Oh, okey, rasa manis. Rasanya kenapa rasa? Ya? Okay, tadi saya dengar Zul kata dia rasa selepas ketika tu baru rasa manis. Ya. Okey. So nak tanya Alia lah. Okey. Alia, semasa dia kunyah makanan tu, Zul kata Alia pun kunyah juga tadi kan. Okey, sekarang dah boleh telan. Jangan pula simpan kat situ lama kan. Okey, Alia, rasanya semasa kita kunyah tadi tu, apakah jenis pencernaan yang berlaku di situ? Pencernaan yang terlibat ialah pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Okey, betul. Macam Alia kata tu betul. Ya. Kita kunyah, roti tu mungkin besar jadi kecil. Ya. Okey, itu adalah pencernaan fizikal, Sean. Ya. Okey, kalau yang Zul kata dia rasa manis. Okey, kerana Dia tambah gula, Ego? Dia tambah gula dalam semula jadi. Kerana roti tu ialah karbohidrat. Karbohidrat tu macam gula. Okey. Ya. Karbohidrat roti kita tu dalam tu ada kanji. Ya. Bila kita kunyah, dia merangsang kelenjar air liur untuk menghasilkan air liur. Okey. Okay, dalam air liur tu dia ada sejenis enzim namanya amylase air liur. Okey. Amylase air liur tu yang akan menukarkan kanji tersebut kepada maltosa, iaitu gula yang ringkas. Gula ringkas. Itu yang kita rasa manis tersebut. Okey, baik. Pada masa yang sama, Sean, sebenarnya air liur kita membantu makanan kita jadi macam berbola. Kita panggil bolus makanan. So dia macam ni lah. So makanan roti awal-awal tu dia macam sekeping. Okey, selepas itu dia jadi macam bola, macam dah kunyah macam bulat lah. Okey, katakan Sean yang ni nak tanyalah satu aktiviti untuk Sean ni. Okey. Saya masukkan ini, katakan ini adalah esophagus. Ya. Okey, yang ni walaupun kita ambil daripada getah biasalah. Ya. Okey. Saya masukkan. Okey. Bagaimana Sean nak fikir nak gerakkan dia gerak ke bawah? Okey, saya cuba, Ego. Okey, ya. Okey, jadi macam ni saya rasa nak kena tolak ke bawah. Wah, betul. Dia macam dah gerak tu, Sean. Okey. Macam ni ya. Betul, dia Sean. Gerak. Macam ni, Ego. Betul. So bila saya picit kat sini dia gerak ke bawah. Dia macam gerak bawah kan? Betul. So nak tanya budak-budak ni, Aiman tahu tak pergerakan ini dia dipanggil proses apa? Pergerakan ini dipanggil proses fagositosis. Okey, fagositosis macam salah. Fotosintesis boleh ke? Saya macam salah dengar ke sekali lagi? Ataupun siapa nak bantu Aiman kat sini? Saya. Ya, saya Zul. Proses peristalsis. Peristalsis. Mungkin Aiman tu pun ada sisis juga, kita dah salah dengar kot. Ya, betul. Proses tu adalah dipanggil peristalsis, iaitu tadi semasa Sean tekan kat atas tu, dia sebenarnya otot di atas tu mengecut. Okey. Bila dia mengecut, yang bawah di sini dia mengendul. So dia buka jalan kat bawah, dia turun ke bawah. So itulah peristalsis, iaitu proses pengecutan dan pengendulan otot esophagus secara berikma, dia turunkan makanan. Macam tu lah pergerakan makanan kita ke bawah itu. Okay. Kita nampaklah dia kat sini kan. Kerana kalau di sini saya tak boleh nak bedah. Tak boleh nak bedah kan. Okey, betul. So yang ni nak tanyalah insyirah. Okey, selepas makanan di esophagus digerak tadi tu, dia akan sampai ke mana? Perut. Ya, betul. Dia akan sampai ke perut. Tak macam awal-awal tadi kita tersalah, kita cakap ke hati kan? Bukan ke hati dulu. Bukan. Okey. So sebenarnya dia akan gerak ke perut. Okey. Tadi, Sean nak tanya tadi kan? Ya. Kanji dah tukar jadi maltosa, betul? Maltosa, ya. Okey, maltosa tu gerak ke perut. Ada tak pencernaan kat situ rasanya? Dekat perut, Ego. Maknanya dia akan dicernakan lagi daripada maltosa ke benda yang lagi ringkas. Ada tak? Apa kata cikgu yang jawab lah, sebab saya tak pasti sangat. Betul, tak apa, kita tanya dia orang. Okey. Nak tanya Ain, rasanya di perut maltosa tadi ada tak pencernaan seterusnya? Tak ada. Betul, tak ada. So di perut dia macam lalu je kat situ. Okey, dia akan sampai ke duodenum. Okey, di duodenum, pankreas kat tepi dia. Okey. Pankreas akan merembeskan jus pankreas, Sean. Sedap ke jus tu? Jus tu tak sedap. Tak sedap. Okey. Tapi yang ni untuk pencernaan lah. Untuk pencernaan, betul, Sean. Okey, jus pankreas tu dalam tu dia mengandungi amylase pankreas. Okey, nak tanya murid dulu. Okey, boleh. Nak tanya Alia lah. Alia, kamu rasa
amylase pankreas tu apakah fungsi dia? Menukarkan kanji kepada maltosa. Nampak tak Sean? Dia sama macam tadi Ailio tu. Okey. Kerana mereka adalah enzim yang sama, iaitu amylase. Cuma tempat dirembeskan berlainan. Kenapa? Mungkin sebab kalau sini tak sempat untuk dicernakan, dia akan dicernakan dekat duodenum ke? Betul, pandai Sean. Ada kala kita kunyah cepat kita telan. Kadang-kadang saya tak kunyah, saya terus telan. Telan. So nasib baik ada pankreas. Nasib baik. Dia tolong jugalah kat situ, kan? Okey. So di duodenum tadi kita kata kanji sekali lagi ditukar menjadi maltosa. Okey. So selepas itu dia akan masuk ke dalam ileum. Ileum tu ialah usus kecil lah. Okey. Tadi duodenum pun usus kecil juga. Cuma kawasan dia kan. Okey. So di usus kecil ataupun ileum dia mengandungi jus usus. Jus usus. Okey, jus usus tu dalam tu ada maltase. Okey, enzim nama dia maltase. Nak tanya di sini. Okey. Kita belajar semasa tingkatan 4 bab 5 iaitu enzim. Okey, saya nak tanya diorang lah pula. Okey. Kan? Macam kita imbas semula kita imbas kembali kepada bab 5. Okey. Nak tanya kepada insyirah. Kalau maltase dia punya substrate ialah apa? Maltosa. Cantik, betul Sean, kerana sebenarnya nak menyenangkan kita. Maltase ASE di belakang adalah enzim. Okey, Cuma nama kat depan mal, MAL, itu adalah substrate, iaitu tadi kita kata maltosa. Maltosa, cantik Sean. So di sini maltase menukarkan maltosa kepada glukosa. Glukosa tu adalah yang paling ringkas. Yang kita akan ringkas lah. Kita boleh serap dalam badan. Itulah pencernaan yang berlaku di karbohidrat dalam badan kita. Mula daripada 3 bahagian. Iaitu sini apa dulu Sean? Dekat mulut ke? Ya, betul, dia mula dengan mulut kan. Lepas kita tu dia akan pergi ke kunyah menjadi kecil. Okey, jadi kecil, bentuk bolus, lepas tu gerak esophagus melalui sampai pengecutan dan pengendoran otot. Ya, betul. Apa nama proses tu itu? Peritausis. Okey. Lepas tu dia sampai ke perut. Ada tak pencernaan kat situ? Untuk maltosa, macam cikgu cakap tadi, tak ada. Ya, betul Sean. Lepas tu dia sampai ke usus kecil bahagian yang pertama, iaitu duodenum. Okey, sekali lagi dia mempunyai amylase, betul tak? Ya. Okey, dan akhir sekali dia akan sampai ke ileum. Okey, tukar menjadi apa yang paling last tu Sean? Glukosa. Ya, betul Sean. So itulah yang kita belajar sebenarnya pencernaan karbohidrat, memula daripada mulut sampai ke ileum tadi tu. Okey, so murid-murid tadi kita dah lukiskan yang ni, betul tak? Okey, untuk yang ni. Dan saya perlukan murid-murid sambil tu masukkan pencernaan karbohidrat, iaitu apa yang berlaku di mulut. Sekejap, di sini. Okey, apa yang berlaku di mulut, apa yang berlaku di duodenum, apa yang berlaku di ileum. Jadi untuk masukkan kat tepi tu supaya senang bila budak kawan-kawan nak baca, dia boleh ni pelut berlaku ni mulut, minta maaf. Mulut berlakunya apa. So senang mereka nak baca. Cikgu boleh saya pegang lagi sekali? Okey, terima kasih Igu. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. Mungkin mereka yang ada di rumah tu tak nampak sangat. Okey, saya tunjukkan lagi sekali. So maknanya dekat sini apa yang berlaku kat mulut tu, proses ni ada di sini Igu. Ya, betul, kat tepi tu. So ada murid-murid boleh nampak ada amylase. Ailio menukarkan kanji kepada maltosa. Okey, lepas tu dekat esophagus tak ada apa-apa. Itu hanya macam penghantaran sajalah. Macam kurier kita kita beli beli barang dekat atas talian. Ya, betul. Kita dapatkannya ini kurier dia. Kita hantar ajalah. Hantar tak ada apa-apa proses pencernaan. Tak ada. Sampai ke perut pun tak ada. Perut pun tak ada. Lepas tu dekat duodenum pun dia adalah. Kan ada yang sama macam tadi. Amylase. Tukarkan kanji kepada maltosa. Betul. Dan akhir sekali ialah ileum usus kecil, dia menukarkan maltase menukarkan maltosa kepada glukosa. So itulah murid-murid boleh nampak kat situ. Okey. Sean, ada sikit masa tu nak tanyalah Sean. Air tebu. Air tebu tu rasa manis ke masam ke pahit? Cikgu, manis. Biasanya saya minum manis lah. Kalau kita simpan lama-lama mungkin dah tukar dia punya. Kalau dah lama tu jangan cakap lah. Dah lama nanti kita ciri birik. Kan? Okey. So sebenarnya air tebu dia karbohidrat juga tu. Ya. Tapi dia tak macam kita makan roti tadi. Ada kanji, ada apa. Tapi dalam air tebu dia mempunyai gula nama dia sukrosa. Okey. Kalau sukrosa, nama enzim dia apa? Okey, macam cikgu ajar tadi kan, ada ASE kan. So
Sucrase? Yes, cantik. Betul. So, sukrosa kita dah belajar ni. Iaitu dia ambil sucrase yang menukar jadi glukosa dan fruktosa. So, gula ringkas untuk diserap. Semuanya berlaku di mulut ataupun juga di bahagian lain? Sorry, minta maaf. Betul. Sucrase berada dalam ileum sahaja. So, dia lalu sampai di dalam ileum baru berlaku. Okey cikgu. Ya. Okey, saya rasa untuk karbohidrat ni kita dah lebih kurang dah selesai dah Ya, untuk betul, penukan kita dah cikgu. selesai. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan dengan kelas makanan yang lain contohnya macam protein dan juga lipid kan cikgu. Betul. Apa kata kita berehat seketika, saya nak cenakan maklumat yang saya dapat di otak saya macam tu lah. Kita gunakan pencernaan dan kita akan kembali semula di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Lebih daripada 90% kalsium dalam tubuh badan manusia terdapat pada gigi manusia. Gigi adalah satu-satunya bahagian tubuh manusia yang tidak boleh sembuh dengan sendiri. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Yo. Ya? Okey, Cikgu, jom kita teruskan penukan kita. Sebelum ni kita dah lebih kurang selesailah untuk kelas makanan karbohidrat kan, Cikgu? Betul. Sekarang kita ke mana pula? Okey, so yang ni tadi kita dah cakap tentang karbohidrat, betul? Cikgu. Iaitu roti. Okey. So kita simpan tepi dulu. Okey, yang ni saya nak simpan juga, Cikgu? Jangan. Itu pencuci mulut nanti nak guna. Okey, boleh. Okey, tapi kita dah sampai rumah, basuh tangan, semua tu baru makan. Okey, boleh. Okey, so yang ni seterusnya seperti yang murid nampak di belakang saya. Tajuk kita seterusnya adalah untuk ayam dengan telur. Sean nak ingat balik. Ayam, telur. Ya. Kelas makanan apa, Sean? Kelas makanan protein ni, Guru. Ya, betul. Sebenarnya macam di belakang tadi kan. Saya okey, itu dah jawapan dia. Betul. Okey, so kita akan belajar seterusnya berkaitan dengan protein. Okey. So nak tanya murid-murid dulu. Ya. Okey, tadi kita kata pencernaan untuk karbohidrat bermula di mulut. Ya. Okey, so sekarang saya nak tanya siapa nak panggil lah panggil Faris lah. Okey. Faris, nak tanya. Cikgu. Okey. So pencernaan protein bermula di mana? Rasanya? Perut. Ya, pandai dia betul. Dia nak fikir 2 saat kan tadi. Betul. So dia mula di perut. Bukan kat mulut, Cikgu? Tak. Kat mulut tadi untuk karbohidrat lah. Karbohidrat. Ya. Tapi itu adalah contohnya mulut sebenarnya berlaku juga. Pencernaan fizikal. Iaitu kita punya. Takkanlah kita makan telur tu sebiji dia turun ke bawah kan. Tak adalah pula. Betul. So yang ni sebenarnya macam Faris kata betul. Pencernaan kimia untuk protein dia memula di perut. Okey. So sebenarnya macam tu kita nampak perut kat situ kan. Yang ini ke? Ya, perut kita tu. So perut ni nak masuk dalam sikitlah. Okey. Perut kita ada kelenjar gaster yang merembeskan enzim nanti. Okey, Jadi kelenjar apa itu? Gaster, G-A-S-T-R. Okey. Dan pada masa yang sama, epithelium dia tu, iaitu dia punya lapisan membran lah. Ada 3 jenis sebenarnya yang baru kita belajar lah. Iaitu sel utama, patella dengan sel mukus. Okey. So di sini sebenarnya nak terangkan sikit lah. Okey. Sel utama tu, dia sebenarnya merembeskan pepsinogen. Pepsinogen tu, ya saya Insyirah. Pepsinogen tu apa sebenarnya? Okey, pandai. Maksudnya dia mendengar tu. Dengar kita bercakap. Bukan kita dua je kan? Kan? Okey, thank you Insyirah. Pepsinogen adalah sejenis enzim yang tidak aktif. Yang tak tak aktif? guna pun. Tak boleh digunakan lagi. Okey. Bagaimana nak aktifkan dia? Dia memerlukan asid hidroklorik yang dirembeskan untuk aktifkan pepsinogen jadi pepsin. Pepsi yang bukan Pepsi. Pepsin. Pepsin. P-E-P-S-I-N. Negara kat belakang. So, pepsin tersebut tadi kita kata kelas makanan apa? Protein itu. Protein, betul? So dia akan menhidrolisiskan protein kepada polipeptida. Panjang nama dia tu. Kan? Protein kejap. Tapi yang murid-murid boleh nampak di sini, dia semu P.
4P. Okey. Berada di perut, Ya. iaitu pepsin, Ya. menukarkan protein Aha. kepada polipeptida. Oh. Semua P. Okey. Nak senangkanlah. Ya. Okey. So kalau nak tanya, sebenarnya bila dicernakan, peristalsis tu berlaku juga di perut. Oh. Okey, dia pergerakan otot kita dalam perut tu. Ya. Dia akan menyebabkan makanan menjadi kim, iaitu separa cecair. Macam kita makan ni kan Ya. pepejal. Ya. Dia dah cairkan macam bentuk separa cecair dah. Okey. Ya. Okey, nanti dia akan masuk ke dari perut. Nanti tanya mereka lah. Nanti orang tahu tak sebenarnya. Okey. Nanti mereka tertidur nanti tu. Kan? Kita nak uji mereka pula. Okey, nak tanya. Aiman, selepas perut, kim tu akan masuk ke mana? Sorry cikgu. Ya, sekali lagi mana? Kalau dari perut, kan lepas tu dia akan gerak ke mana? Duodenum. Duodenum. Pandai Aiman. Okey, duodenum. Ya. Semasa di duodenum, dia ada jus pankreas tadi kan? Ya. Okey, jus pankreas tadi, dia pun akan mengandungi trypsin. Trypsin. Nama lain pula. Ya. Sinsin pula sekarang. Tadi SS kan, sekarang ini trypsin. Okey. Trypsin ini akan menukarkan polipeptida tadi kepada peptida. Okey, polipeptida kepada peptida. Peptida, Sebab poli betul. tu sebenarnya dia lebih daripada satu kan? Dia macam banyak-banyak kan? Pandai. Maksudnya dia polimer banyak panjang-panjang. Okey, peptida maksudnya dia mungkin pendek sikit lah. Daripada poli menjadi peptida. Peptida, Okey. betul. Oleh enzim nama dia trypsin. Trypsin. Okay, trypsin. Maknanya enzim untuk protein tu dia hujungnya adalah C lah itu. Sin, SIN kat belakang. SIN, sin. Dia tak macam tadi ASE tu. Yang tu untuk karbohidrat lah. Untuk karbohidrat. Tapi sebenarnya kebanyakan enzim kita semuanya adalah ASE. Okey. Tapi kenapa untuk pepsin lah, trypsin dia tak guna pula ASE? Kerana manusia dah jumpa pepsin, trypsin sebelum penamaan enzim sebenarnya. Kita tak nak tukar lah, nanti saintis pula pening. Dulu kata macam ni, sekarang macam tu. Ya kan? So dia tak nak tukar. So diguna balik iaitu pepsin dan trypsin. Okey. Dia tak tukarlah nama tu. Ya. Macam tu. So tadi dia berlaku di duodenum. Ya. Okey, so sekarang selepas duodenum dia akan pergi kepada ileum. Ileum. Okey, tadi kita kata dia dah sampai mana? Peptida. Ya. Betul? Betul. So peptida tadi tu akan ditukarkan oleh iripsin. Iripsin. Okey. SIN jugalah sin. Okey, iripsin tu akan menukarkan peptida kepada molekul yang paling ringkas. Saya nak tanya mereka tahu tak sebenarnya? Okey, kita nak tanya siapa susah ni. Soalan susah. Okey, Insyirah nak tanya, kalau protein, molekul yang paling kecil untuk diserap dalam badan, kita panggil apa? Asid amino. Ya, pandailah dia. Macam mereka yang ajar kita pula kan? Okey, thank you Insyirah. So maksudnya nanti tadi peptida tu, iripsin akan tukarkan jadi asid amino. So asid amino diserap dalam badan, kita guna. Itulah yang berlaku di dalam protein. Okey cikgu. Ya. Cikgu, sebenarnya saya ada soalan sebelum ni. okey. Macam tadi yang kita ada satu enzim nama dia yang ada dalam perut tu. Pepsin. Pepsin Ke pepsinogen? Pepsinogen. Okey. Pepsinogen tu dia sebenarnya adalah satu enzim yang tidak aktif sehingga diaktifkan oleh asid kan Igo? Ya, betul. Dan dalam perut tu ada asid apa Igo? Asid hidroklorik. Okey. Tapi yang kalau ada asid dalam perut tu bukan bahaya Igo? Asid tu bahaya sebenarnya. Tapi kerana ada makanan, dia digunakan untuk menghidrolisis dan membantu membunuh kuman. So contohnya ada kala kita termakan benda yang ada kuman, dia masuk dalam badan, asid tu boleh membunuh dia. So itu baik untuk kita juga. Tetapi murid macam kita juga ada kala murid-murid kita belajar ni, kita nak buat aplikasi yang baik. So ada kala kita tahu kan murid-murid ni tak suka makan pada masa yang tepat. Okey. So apabila kita tak makan pada masa yang tepat, asid hidroklorik ni masih akan dihasilkan. Okey, tapi tak ada makanan. So apa yang dia nak buat? Dia menghakis perut kita. Dia macam makan perut kita pula jadinya. Perut yang macam, makan perut. Boleh juga. Macam asid tu yang makan dia lah kan, macam tu kan. Tapi menghakis. Bila lama-lama menghakis, Sean pernah tak rasa ulcer kat mulut? Ada Ego. Sakit kan? Sakit sangat. Sakit kan? Tapi ini berlaku di perut. Dia lama-lama. Tapi kita dah tak boleh, takkanlah nak letak garam kat situ kan? Tak boleh lah pula. So kita akan dia akan menyebabkan macam tu. So kalau boleh nak ingatkan kawan-kawan di rumah semua untuk makan pada tepat pada masanya. Okey cikgu. Asid tu sebenarnya betul lah macam Sean kata tu bahaya Sean. Kenapa? Kerana dia pH dia tu iaitu keasidan dia tu adalah asid yang sangat kuat.
Okey, kalau sembuh pada muka, melecur terus. Boleh tu. Sebab betul, tu kadang-kadang bahaya. kalau kita macam saya kadang-kadang sakit kan, termuntah kan, akan rasa macam pedas macam betul, sakit kerana di dia menghaki sikit. aliran ni kan. Betul. Tu yang kenapa asid tu. Okey. Itu kalau boleh jagalah perut kita dengan baik. Dia bagi kita untuk mencernakan makanan. Ya. Kita pun kena jaga dia. Betul Sean? Betul Ego. Cikgu, saya ada lagi satu soalan Ego. Ya. Ada tak yang asid hidroklorik tu ada tak fungsi lain selain daripada mengaktifkan pepsinogen? Okey, tadi kita kata dia mengaktifkan pepsinogen. Ya. Lepas tu dia membunuh kuman. Okey, pada masa yang sama sebenarnya dia menyediakan perut kita dalam pH yang berasid. Okey. Berasid tu sesuai untuk pepsin. Tapi tadi mula-mula kita makan karbohidrat tu. Ya. Di mulut kita tu keadaan dia neutral. Nah, bila di dalam perut pepsin perlukan asid untuk bertugas. Ataupun untuk menghidroliskan protein tu. Kalau tak berasid dia tak bolehlah pula jalan. Sebab tu protein tak dicernakan di mulut lah secara kimia. So kerana keadaan dia tidak sesuai satu dan di dalam mulut kita tak ada pepsin. Takkanlah tebuk perut sampai ke atas, tak adalah pula kan. Okey, betul. So itulah fungsi-fungsi lain asid hidroklorik tersebut. Okey, baik cikgu. Dan untuk yang ni seperti biasa yang untuk karbohidrat kita dah isikan yang kertas ni kan cikgu? Betul. Okey, untuk yang karbohidrat ni mungkin murid-murid boleh masukkan macam ni lah. Okey, untuk protein minta maaf. Okey. Saya salah tekan. Okey, protein menggunakan pepsin ditukar jadi polipeptida. Lepas itu polipeptida tripsin tadi kita kata kan. Jadi peptida dan ileum protein iripsin oleh iripsin dia menghidrolisiskan protein kepada asid amino macam tu. Okey, cikgu tersalah tekan cikgu. Boleh tekan bawah lagi sekali. Okey. Minta maaf. Okey, betul. Tapi yang ni salah sikit ni. Alamak. Baru perasan. Minta maaf kan. Sebenarnya iripsin tadi dia tukarkan apa? Peptida kepada polipeptida. Tak apa saya Ego, kita kan manusia. Minta maaf kan. Tak apa Ego. Dah check 10 kali sebenarnya. So di sini ingat sekali lagi nak betulkan murid-murid ni. Okey. Iripsin nak tanya diorang lah. Diorang pandai ke saya pandai kan? Okey, boleh Ego. Iripsin menukarkan apa? Ingat tak nak tanya kepada Zul? Iripsin mencernakan peptida kepada asid amino. Oi, pandai dia orang. Patutnya mereka berdiri saya kat rumah lah. Tak ada. Okay, betul Macam Zul kata tadi betul. Okey, yang ni salah. Okey, iripsin menukarkan peptida kepada asid amino. Okey kan? So itulah yang kita belajar sebenarnya dalam protein. Kan? Tadi kita dah belajar karbohidrat, kita dah belajar protein. Okey, ada lagi kelas makanan yang lain. Kelas makanan lain yang tertinggal tu adalah yang ini Ego. Ya, betul. Iaitu lemak. Lemak, betul. Dalam biologi, kita boleh kata lemak adalah sejenis apa? Lili. Okey, kita tanya dia orang, betul tak lili? Okey, boleh. Aiman, betul tak lili lemak? Nah. Tak, tu sepatutnya nama apa? Lipi jawapannya Ego. Saya baru je nak sebut. Dia. Tadi tak ingat Lili tu nama kawan saya. Okey, kawan. Saya pun ada kawan nama Lili. Ya ke? Nanti ada pula Lala kan? Kan? Lili dan Lala. Okey cikgu, untuk pencernaan lipid ni macam mana? Okey, untuk pencernaan lipid dia sama lebih kurang. Dia tak ada di mulut. Okey. So dia akan bermula di kena tanya diorang lah. Okey. Nak tanya Alia lah. Alia, kalau pencernaan di pencernaan lipid tadi kita katakan, lipid bermula di mana? Hati. Okey. Nak kata tapi kita tak kata dia lalu hati kan? Tak ada. Cuma macam Alia kata mungkin betul sikit. Kerana hati dia sebenarnya boleh menghasilkan hempedu. Hempedu. Okey, bile ataupun hempedu lah. Hempedu tu disimpan dalam pudi hempedu. Dalam satu kawasan dia tu dan dia akan dirembeskan ke duodenum. So bermulanya kawasan untuk pencernaan adalah berlaku di duodenum, iaitu kawasan ataupun bahagian pertama untuk usus kecil. So apa tugas hempedu tu? Hempedu tu sebenarnya dia belum lagi nak mencernakan. Hempedu tu digunakan untuk mengimulsikan lipid. Mengimulsikan. Alia nak tanya. Ya, saya? Saya nak tanya. Emulsi tu macam mana? Tahu tak Sean, emulsi tu apa? Saya pun tak tahulah Ego. Okey, saya pun
nak terangkan. Okey. Okey. Ingatkan cikgu Mengimausi kita. tu lipid. Okey, mengimausikan lipid maksudnya dia ambil lipid yang kita makan tu, Ya. pecahkan dia menjadi titisan-titisan yang halus. Oh, So dia macam benda yang besar, Ya. dikecilkan dia. macam Benda-benda kita kunyah kecil. kat mulut, tapi yang ni dibuat dijalankan Ya. oleh duodenum. Ya, di duodenum, Di itu duodenum. oleh pempedu. Okey. Okey, nak tanya Zul. Okey, Zul tanya, tanyalah pula. Zul nak tanya. Okey, untuk hempedu tadi kita kata pecahkan kepada titisan yang halus. Kenapa nak pecahkan kepada titisan halus tu? Untuk menambah luas permukaan. Ya, betul. Benda tu kalau kita belajar sebenarnya macam ada kait sikit dengan fizik. Okey. Okey, iaitu benda yang mempunyai saiz yang kecil, Ya. dia mempunyai luas permukaan yang besar. Ah. Senang dicernakan. Ya, So ya, lebih ya. banyak, lebih cepatlah dicernakan. So itu kenapa hempedu diperlukan untuk memecahkan jadi titisan yang halus, Ya. okey, dan menambahkan luas permukaan dan mempercepatkan pencernaan berlaku. Okey. Okey. Ya. So pada di duodenum tadi kan. Okey, pada masa yang sama duodenum tu, okey, dia juga mempunyai lipase. Lipase. Lain nak tanya okey, lipase. okey. Tapi sekarang saya nak tanya Sean lah dulu. Okey, boleh go. Okey, nak uji Sean lah. Okey. Dengar ke tak ke dia tak dengar saya cakap tadi tu kan. Oi. Okey, lipase Okey. adalah enzim. Okey, betul. ASE kan? ASE, betul. Apakah nama substrate-nya? Okey, sebab dia mula dengan LIP kan, ini tentunya lipid. Okey, cantik. Bukan lili Bukan lili. Oh, bukan lili. Kesian lili tu dicernakan kesian, nanti. dia terbatuk kat rumah. Kan, mereka patut kat rumah. Okey, betul. So macam Sean kata betul. Lipase akan menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. So ada dua kat situ. Okey. So tadi kita berlaku di duodenum. Ya. Okey, nak tanya Faris, tahu tak selepas duodenum dia pergi mana? Faris, ada? Selepas duodenum dia sampai mana? Usus kecil sir. Okey, usus kecil, betul. Iaitu selepas duodenum, kita sampai ke usus kecil, iaitu ileum kita panggil. Pada masa yang sama, dia pun mempunyai nama enzim tu lipase. Lipase. Sama sebenarnya. So, nak tanya dia orang. Tadi kita sembang kan, dia orang tak dengar kan. Mungkin dia orang tak dengar. Okey, nak tanya Ain. Kalau macam tak panggil Ain kan, minta maaf Ain. Okey, Ain. Nak tanya, tadi kita kata lipase mencernakan substrate ni nama apa? Lipid. Ya, betul. Lipid dengarlah tu. Dengar kan? Iaitu dia menukarkan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Dan di situlah memulanya usus kecil lah. Tadi dah semua ada. Iaitu glukosa dah ada. Lepas tu asid amino dah ada. Asid lemak pun kan, ada untuk protein. Lepas tu untuk lipid dah ada asid lemak dengan gliserol. Dan mereka akan diserap ke dalam di usus kecil ke dalam badan. Maknanya untuk lipid kita dah selesai, Ego? Ya, dah selesai. Maknanya kita pun boleh selesaikan kertas kita, Ego? Ya, betul. So di sini untuk macam tadilah. Tadi kita ada di sini kan. Kita ada yang karbohidrat. Untuk kolom yang kedua. Lepas tu kita ada protein kat belakang ni. Protein. Kita ada protein. Kan protein di sini berlaku di perut, berlaku di duodenum, berlaku di iris. Yang ni betul. Yang ni betul. Kerana yang tadi tu kan salah kan? Okey, yang ni betul. Okey, dan tadi last sekali kita belajar berkaitan dengan lipid. Ya, dan itu terus di sana ada kat di duodenum. Iaitu dia mengimausikan lipid. Pada masa yang sama dia tak cukup ruang. Iaitu dia ada lipase yang mencernakan lipid kepada kepada asid lemak dan gliserol yang akan diserapkan nanti di usus kecil. Ya, itu betul. Tapi bukan untuk bab ni, Ego. Yang tu untuk bab seterusnya kan, Ego? iaitu bukan bab lah, iaitu subtopik seterusnya. Kita akan belajar berkaitan dengan penyerapan makanan pula. Kita dah cernakan semua tu. Bagaimana pula dia diserap? Kat mana diserap? Macam itulah kita akan belajar nanti. Okey, tapi bukan hari ni, Ego. Yang tu untuk episod yang seterusnya. Tapi rasanya kita dah lebih kurang dah selesai dah untuk karbohidrat, untuk protein dan juga lipid. Saya rasa macam dah penat sikit, Ego. Saya nak rehat sekejap, boleh, Ego? Okey, saya pun nak rehat kejap, nak minum air jap. Okey, boleh, Ego. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Tahukah anda,
apabila kita makan, perut memerlukan 4 jam untuk penghadaman. Penghadaman adalah sangat penting untuk manusia mendapat nutrien dan tenaga. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Yo. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan penukan kita Cikgu. Okey, so tadi sebenarnya kita dah sampai ke hujung pembelajaran lah kan. Tadi kita belajar 3 kelas makanan. Betul Sean? Ya. Sean ingat tak kelas makanan apa ingat lagi? Cikgu, sebab saya nampak makanan memang terus ingat Cikgu. Dekat sana roti itu bagaikan ataupun sebagai contoh untuk karbohidrat. Betul, karbohidrat. Ya. Okey, yang ini pula untuk dulu ni, telur pula kita tak sentuh tadi kan Cikgu. Yang ni untuk protein kan Cikgu? Betul. Dan ini pula adalah untuk bukan pencuci mulut saja tapi ini sebenarnya untuk bagi kelas makanan lemak ataupun lipid. Betul Sean. So, maksudnya ada input kita dah masuk kepada maksudnya kita belajar lipid, protein dan karbohidrat. Okey, so tadi kita dah pada masa yang sama murid-murid pun telah membuatkan kad nota tu. Betul. Kita nak test mereka buat ke tak? Okey, boleh Cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Kita nak minta Insyirah. Ada Insyirah ada tak? Insyirah ada. Insyirah untuk terangkan berkaitan dengan kalau saya makan nasi hari ini. Ya, so kita tak nak kita macam soalan hot sikit. Tak nak terus kepada nanti dia tak tahu apa tu kan. So kita nak Insyirah terangkan berkaitan dengan nasi. Boleh Insyirah? Boleh Cikgu. Okey. Pencernaan nasi ini dia bermula di mulut. Apabila semasa kita sedang mengunyah nasi, kelenjar air liur ni dia akan merembeskan air liur dan dalam nasi itu pula ada kanji. Jadi air liur pula akan merembeskan enzim iaitu amylase untuk menukarkan kanji itu kepada maltosa. Kemudian makanan pun akan dibawa ke esophagus melalui proses peristalsis dan seterusnya akan dibawa ke perut. Tapi kanji tu dia karbohidrat. Karbohidrat tak boleh nak dicernakan dekat perut. Jadi makanan pun akan diangkut lagi ke duodenum. Enzim amylase pancreas pun akan dirembeskan ke duodenum untuk menukarkan sekali lagi kanji dosa. Kemudian makanan pun akan diangkut lagi ke usus kecil yang mana enzim maltase dirembeskan untuk menukarkan maltosa kepada glukosa. Okey. Wow, saya rasa tepat lah Ego. Tepat lah kan. Cuma nak tanyalah Insyirah sikit. Tadi dia cakap tentang amylase pancreas di duodenum. Tapi Insyirah tak beritahu siapa yang merembeskan amylase pancreas tu. Nak tanya Insyirah, siapa organ, bukan siapa lah, macam manusia lah pula kan. Organ manakah yang akan merembeskan amylase pancreas tersebut? Apa dia Sir? Sekali lagi soalan saya, organ manakah yang merembeskan amylase pancreas? Pancreas. Betul. Sekarang ada nama pancreas tu kan. Tapi ada kala kita terangkan kena tepat. Kan kerana amylase ada di air liur, kelenjar yang merembeskan, ada yang pancreas, siapa yang pancreas merembeskan. Sean, ada sikit masa nak tanya seorang lagi untuk terangkan? Boleh. Lagi. So kita nak tanya tentang ikan. Ikan tu ada apa? Nak fikir sekejap kan? So nak tanya, nak minta Alia lah terangkan. Alia ada? Ada. Ikan tu akan diangkut memasuki esophagus. Seterusnya dia akan masuk ke dalam perut. Kemudian pepsinogen akan dirembeskan dan diaktifkan oleh asid hidroklorik menjadi enzim pepsin. Enzim pepsin kemudiannya akan menghidrolisis protein menjadi polipeptida. Polipeptida itu pula akan diangkut ke duodenum. Di situ pula ada enzim trypsin yang dirembeskan oleh pankreas ke duodenum, akan menukarkan polipeptida menjadi peptida dan diangkut lagi dalam usus kecil yang mempunyai enzim erepsin. Enzim erepsin ni akan menukarkan peptida kepada asid amino.
Okey, cantik jawapan dia pun sangat tepatlah. Ya. Okey, cuma nak betulkan sikit ialah kerana sekali lagi duodenum dengan ileum dua-dua tu usus kecil. Okey, cuma bila terangkan tadi Alia boleh terangkan bukannya usus kecil merembeskan usus, di mana ileum yang merembeskan. Di ileum lah. Kan lebih tepat sikit kerana kalau kita bila nak terangkan dia tak tahu di usus kecil tu maksudnya duodenum ke ileum. Okey, so kita kena spesifik kepada kawasan usus kecil itulah duodenum dengan ileum kan Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita ataupun penakar kita lagi satu kelas Cikgu iaitu untuk lipid. Mungkin Cikgu boleh terangkan dan selepas tu berikan rumusan ringkas untuk penakar kita Cikgu. Okey, boleh. So, untuk lipid sebenarnya nak tanya Zul sikit boleh tak? Tapi kena cepat sikit Cikgu. Okey, cepat boleh je Zul, Cikgu. cepat sikit Zul. Ya. Okey, untuk lipid dia bermula berlaku di mana? Tempat je beritahu saya. Okey, lipid berlaku di usus kecil. Okey, betul. Dia usus kecil iaitu duodenum dengan ileum. Okey, iaitu dia mengandungi enzim nama dia adalah lipase macam tadi kita kata kan. Okey, menukarkan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey, so Sean tadi kita dah ada aktiviti budak untuk sediakan nota sini. Betul? So murid-murid dah ada buat nota. So murid-murid sebenarnya boleh buat macam saya nanti dah bila ada masa, murid-murid buat yang lebih cantik dengan buku kertas dan boleh buat bookmark lah. Contohnya hari ini saya nak tunggu bas. Okey, tunggu SOP dah berjalan. Kita harapkan COVID-19 dah berkurangan dan pergi sekolah. Kamu boleh letak dalam buku dan kita boleh bawa ke mana-mana. Boleh saya pegang Cikgu? Dekat sini Cikgu. Maknanya yang apa yang kita dah buat tadi yang kertas yang kita lipat-lipat tu kita letak yang maklumat ni boleh dijadikan sebagai penanda buku. Betul. Bookmark Cikgu? Ya, so senanglah macam contohnya bila nak tunggu bas, tunggu cikgu, kita boleh membaca buku dan tak payah nak buka buku kan. Kita ada nota yang ringkas tu. Best juga macam ni Cikgu. Betul. Okeylah Cikgu. Terima kasih Cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu Cikgu bukan saja untuk topik kita iaitu pencernaan makanan tetapi juga kita boleh buat macam craft tangan juga. Ya, betul. Sebab di Teroka ni kita merentas kurikulum Cikgu. Okey, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Yo dan juga kepada kawan-kawan saya ada dalam talian iaitu Aiman, Zul, Faris, Ain, Alia dan juga Insyirah kerana bersama kita dan kepada mereka yang menonton di rumah. Harap program kita ataupun penerakan kita pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan selepas ini pula adalah untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Kalau anda nak tengok pastikan anda sambung lagi menonton Teroka di Didik TV KPM pada pukul 11 nanti dan kita akan berjumpa lagi selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM